Assalamualaikum. Untuk hari ini kita akan bincangkan soalan bagi chapter 2 Mechanical Wave. Okey, sebelum kita membincangkan jawapan bagi tutorial chapter 2, kita recap sikit yang kita dah belajar dalam chapter 2. Okey, so untuk chapter 2, kita dah belajar mengenai mechanical wave. So mechanical wave is defined as a disturbance that travel through particle of the medium to transfer the energy. So what happened? Okay, contoh bila kita bagi disturbance, contoh kita ada air kan, air yang tenang, kita bagi disturbance dekat air tu, what happen? Kita akan nampak ada ripple kan. So dekat air tu akan terhasilnya wave lah. Okay, so what happened to the wave? So as the particle move, as the particle vibrate, dia akan transfer dia punya energy to the next particle. So dia akan hasilkan wave lah, gelombang. So basically, this mechanical wave also transfer the energy. The particle oscillate around their equilibrium position. Okay, untuk particle, dia tak bergerak, dia just oscillate, dia just vibrate dekat dia punya position, equilibrium position dia. Tapi dia does not travel. Okay, and wave tu bila travel, dia akan transfer juga dia punya energy. So this type of wave yang transfer energy, kita panggil sebagai progressive wave. So progressive wave is a wave that transfer energy from one part of medium to another. Okay, nanti bila awak buat eksperimen 2, sound wave, untuk eksperimen 2, kita akan letakkan bunyi kita dekat dalam satu tube. So dalam tube tu, kita punya wave, dia punya energy not transfer, tak ada energy transfer. Why? Because kita punya wave adalah standing wave ataupun stationary wave. So wave yang transfer energy kita panggil sebagai progressive wave, yang tak transfer energy kita panggil sebagai stationary wave. Okay. So untuk jenis wave, kita boleh divide kepada dua lah kat sini. Pertama transverse wave, yang kedua kita ada longitudinal wave. So this one adalah longitudinal wave. Okey, untuk transverse wave, apa beza dengan longitudinal wave daripada segi direction of particle vibration and the propagation of the wave. So untuk wave kita panggil wave, kita cakap wave tu propagate. Propagate, pergerakan wave kan. Okey, untuk transverse wave, dia punya particle vibration dengan direction of wave propagation perpendicular to each other. Example, okay, kita punya wave, kita punya particle gerak atas bawah, tapi wave kita gerak ke kanan. Therefore, dia punya direction tu perpendicular to each other. So, this type of wave kita panggil sebagai transverse wave. Okay, apa pula longitudinal wave? Okay, untuk longitudinal wave, kita punya particle, contoh dia gerak kanan kiri. Okay, wave kita gerak ke kanan. So, means that direction of particle vibration dengan direction of wave propagation adalah parallel to each other. So, this type of wave kita panggil sebagai longitudinal wave. So, perbezaan antara transverse wave dengan longitudinal wave tu adalah dari segi direction of particle vibration dengan direction of wave propagation. So kalau transverse wave, dia perpendicular to each other. Kalau longitudinal wave, direction dia tu parallel to each other. Okay, what are the examples? Okay, untuk transverse wave, example kita adalah, contoh dia, water wave, wave dekat tali. So macam gambar kat atas ni, wave dekat tali lah ni. Contoh, saya gerakkan tali ni atas bawah. So bila saya gerakkan tali atas bawah, dia punya partikel akan vibrate atas bawah lah. Tapi kalau awak perasan, wave dia gerak ke kanan. Okay. Macam yang sini, awak perasan end dia tu tertutup kan? Dekat hujung dia ni tertutup. So maksudnya kita punya wave dia tak bertravel keluar. So this wave ni adalah standing wave lah. Standing wave. Maksudnya no transfer of energy. Tapi dia juga adalah transverse wave lah sebab partikel vibrate atas bawah tapi dia gerak ke kanan. So dia punya direction tu perpendicular to each other. Okay, untuk contoh longitudinal wave, kita ada wave dekat spring ataupun kita ada juga sound wave. So untuk spring, contoh kita gerakkan spring tu kanan kiri.
Ataupun depan belakang lah. So perasan dia gerak ke depan ataupun kalau ikut gambar ni ke kanan lah. So dia punya direction antara direction of particle vibration dengan direction of the wave parallel to each other. So yang ni kita panggil sebagai longitudinal wave. Okey, untuk longitudinal wave dia ada dua kawasan lah. Pertama kawasan compress, kedua kawasan R ni. So R ni refraction. Refraction tu regangan. So awak akan nampak ada satu compress, ada regang. Compress, regang, compress, regang. Tu bentuk wave dia lah. Okay, kalau untuk transverse wave awak nampak tinggi, rendah, tinggi, rendah, tinggi, rendah, tinggi, rendah kan. Okay. So untuk ciri-ciri wave, okay, kita dah tahu jenis-jenis wave. Untuk ciri-ciri dia, kita boleh dapatkan amplitude. So amplitude tu maksudnya awak punya particle tu bila dia vibrate, apa maximum displacement dia, maximum distance from the particle equilibrium position. Okay, SI unit kita adalah meter lah. Okay, and then frequency. Frequency tu number of complete waveform that pass by a given point during each second. Ataupun dalam satu second tu, berapa wavelength dia boleh buat. Okay, berapa wavelength dia boleh buat lah. Ataupun berapa banyak cycle kan. Kalau benda tu gerak dalam bulatan, kita boleh cakap dalam satu second tu berapa bulatan dia boleh lengkapkan kan. Okay, untuk wave dalam satu second tu berapa banyak wavelength yang dia boleh buat. Okey, so unit dia adalah hertz lah. Okey, untuk period, masa untuk satu complete waveform ataupun masa untuk satu wavelength tu berapa masa dia. So masa dia tu kita panggil sebagai period. Okey, kalau benda awak gerak dalam circular motion dalam bentuk bulatan, kalau period tu masa untuk satu cycle. Untuk wave tu masa untuk satu wavelength. So masa untuk satu wavelength tu juga sama dengan masa untuk satu cycle lah sebenarnya, iaitu period. Okey. So untuk period T sama dengan 2 pi over omega lah, ataupun omega sama dengan 2 pi over T kan. Okey, untuk frekuensi F sama dengan 1 over period ataupun kita boleh juga buat juga uh, uh, omega sama dengan 2 pi F. So boleh dapat jugalah nilai F dia. So F akan sama dengan omega over 2 pi. Okey, lagi satu terms yang kita kena tahu kat sini adalah wavelength lah. So wavelength tu jarak antara puncak ke puncak. Okey, crest ni, peak, crest ataupun peak ataupun cerun ke cerun. Maksudnya kita ambil jarak antara dua partikel yang ada fasa yang sama ataupun kita ambil jarak antara dua point yang ada fasa yang sama. So kalau fasa yang sama, contoh kalau dia puncak, yang tu pun puncak lah. Ataupun kalau dia dekat cerun, satu lagi pun dekat cerung ataupun dekat teru kan. Okey. Ataupun dekat fasa yang sama, mana-manalah. Okey, so formula untuk wavelength, K sama dengan 2 pi over lambda. So daripada equation kalau ada nilai K dapat cari lambda. Ataupun daripada graf, okay, kalau graf, kita ada graf yang ni. So untuk wave, dia punya graf special. Dia ada dua part. Satu part untuk vibration particle, satu lagi part untuk pergerakan wave. So kita kalau untuk nak cari wavelength, graf kita Y. Okay, contoh meter lah kan unit dia. Ni unit ni ikut soalan. Lepas tu kat sini X. Meter contohlah. So kalau graf Y lawan X, yang ni wavelength dia. So ni lambda. So jarak sini ke sini adalah lambda lah. Okey. Sebab saya ambil fasa yang sama, kosong ke kosong kan. Ataupun kalau ambil peak kepada peak lah. Ataupun kalau ambil cerun kepada cerun. Okey. And then untuk wave number. Okey. Wave number ni dia kita boleh analogi macam frekuensi lah. Cuma frekuensi tu berapa wavelength dalam satu saat. Okey. Untuk wave number berapa number of wave ataupun berapa wavelength dalam 1 meter. So dalam 1 meter tu berapa banyak wavelength dia dah lengkapkan kan. Okey. Untuk arah, kita refer kepada equation lah. Refer kepada equation. Untuk nilai K tu kita always ambil nilai dia positif. Nilai dia kita always ambil positif. Cuma untuk direction kena tengok dalam equation awak tu positif ke negatif. So kalau positif, dia propagate to the left. Ataupun kalau negatif, dia propagate to the right. Dia beza sikit Okey. Kadang-kadang awak punya equation dia boleh terbalik. Omega T tolak KX ataupun KX tolak omega T. So selalunya saya akan tengok sign dekat dalam equation tu lah. So kalau negatif means that dia gerak ke kanan. Kalau positif, dia gerak ke
ke kiri. Dia lain daripada yang biasa kita belajar lah. Okay, and then kita ada wave velocity. Sebab wave kita propagate kan bergerak. So, dia mesti ada velocity dia. So, velocity V sama dengan F lambda lah. And then, untuk particle vibrational velocity, ni, kita kena differentiate equation wave kita. Kita kena differentiate equation wave, dapatkan equation V. So, V sama dengan dy over dt. So, kalau soalan minta particle vibrational velocity, awak kena differentiate equation wave awak. Okay, untuk displacement, y tu adalah distance moved by a particle from its equilibrium position at every point along a wave. Dia sama macam amplitude lah, cuma amplitude tu maximum distance. Kalau dia nak dekat masa berapa-berapa ataupun x berapa-berapa, yang tu kita panggil sebagai displacement yang biasalah, y kan. Okay, so untuk progressive wave equation, okay, kita punya basic equation untuk wave kita, y sama dengan a sin omega t minus kx ataupun y sama dengan a sin omega t plus kx. So, kalau minus, sin dia minus, maksudnya dia gerak ke kanan. Okay, ataupun positif x axis. Kalau sin kita positif, dia gerak ke kiri ataupun negatif x axis. Ingat dia punya sign convention dia terbalik dengan yang biasa kita guna. So, untuk wave, kanan negatif direction ataupun ke kiri. Positif lah. Positif tu ke kiri ataupun negative direction. Okey, kalau negatif ke kanan ataupun positif direction. Okey. So, untuk kita, macam mana kita nak selesaikan soalan kita? Kita compare. Kita punya persamaan yang dibagi dengan persamaan basic wave kita. Contoh, kita punya persamaan y sama dengan 5 sin 30 pi t tolak pi per 6x. So, untuk A kita 5 lah. 5 apa? Tengok unit dia. Dia kata y dalam cm. So, y tu unit dia ikut A. Ataupun A tu unit dia ikut y. So, kalau y cm, A pun cm lah. Okey. Lepas tu, omega kita 30 pi. Omega 30 pi. Ingat couple dia. Kalau dia susun terbalik pun tak apa. Yang penting couple dia kena betul. Kalau omega dengan T. Sebab omega unit kita radian per second. Omega unit dia radian per second. So, couple dia mesti dengan masa T. Okey. Untuk K unit dia per meter. So, couple dia mesti dengan X. Sebab X tu akan ikut unit dia. Unit K itulah kalau per meter, X meter lah. Kalau per cm, X kita cm. Okay, couple dia tu kena betul. Tak kisahlah kedudukan dia walaupun dia terbalik. Contoh dia buat KX tolak omega T. Tak apa, tak ada masalah. Yang penting couple jangan salah. Omega dengan T, K dengan X. Kalau tak sure, tengok unit dia kan. Unit dia tu. Okay. And then dapatlah K lah. So kita compare dapat K. Okay, untuk K ambil nilai je. Sebab negatif tu hanya show direction sahaja. So kalau kat sini negatif tu show direction dia to the right ataupun positive x axis. Okay. Ataupun dalam alternative forms, okay, dia mungkin boleh bagi dalam bentuk macam ni. Ataupun dia boleh bagi dalam bentuk y sama dengan a sin 2 pi over lambda vt plus minus x. Okey. Kalau dapat equation macam ni, apa awak buat? Awak kena rearrange balik, susun balik. Susun balik, dapatkan yang ni balik. Dapatkan yang atas ni balik lah. Dapatkan equation ni balik. Equation yang asal kita balik. Sebab yang ni saya tak rasa dia akan bagi dalam exam. Cuma sebab dalam ikut awak punya syllabus, ikut awak punya curriculum spec itu, dia basic equation y sama dengan a sin omega t plus minus kx. So yang ni untuk pengetahuan tambahan lah. So kalau nampak bentuk shape macam ni, tukar dulu kepada bentuk asas dia. Okay. So untuk particle vibrational velocity, Vy. Okay. So tadi kita punya terms kan. Okay, sekarang dia nak particle vibrational velocity. So untuk particle, kita tahu particle tu move dalam simple harmonic motion. Dia gerak atas bawah. So dia simple harmonic motion lah. So bila simple harmonic motion nak cari V particle, okay, ataupun V simple harmonic motion, kita kena differentiate. So bila kita differentiate equation A sin omega t plus minus kx, kita akan dapat Vy sama dengan A omega cos omega t plus minus kx. And then just awak ganti je lah nilai yang awak dia nak kan. Okay, contoh dia nak maximum. Okay, dia nak V particle maximum. So bila dia nak V maximum, kita assume lah
cos omega T plus minus Kx ni nilai dia nanti sama dengan 1. So, bila 1, kita akan dapat Vmax formula dia A omega je lah. A omega. Dengan syarat awak assume nilai cos omega T plus minus Kx sama dengan 1. Sebab kalau cos kosong paling tinggi 1. Kalau cos 90 paling rendah dia kosong. So, nilai paling kecil kosong, nilai paling besar 1. Okey. Dan satu lagi yang saya tertinggal kat sini, velocity of the wave kan. Velocity of the wave ni tadilah V sama dengan F lambda yang kita discuss. Okey, so tu untuk summary chapter 2. Okey, kita try soalan tutorial. Okey, cuma untuk soalan tutorial tu saya pilih-pilih je lah kan. Saya pilih-pilih je. Okey, so untuk soalan nombor 1, okey, saya nak bincang yang structure question sahaja. Untuk objective question, saya akan bagi jawapan dia, nanti awak semak. Kalau ada masalah ke apa, boleh PM Okey, so untuk structure question number 1, okey, dia suruh define. Okey, define apa maksud mechanical wave, transverse dengan longitudinal wave. Okey, so yang ni boleh refer dekat nota lah. Okey, untuk mechanical wave maksud dia is a disturbance that travel through the particle of the medium to transfer the energy. Okay, transverse wave yang tadilah kita discuss dari segi direction of particle vibration dengan direction of propagation of the wave. So, untuk transverse wave, dia perpendicular. Untuk longitudinal wave, direction dia tu parallel to each other. So, yang ni awak lengkapkan, refer kepada nota ataupun summary. Okay, yang penting question number 2 Okay, question number 2, a progressive wave. Okay, sekarang dia bagi dalam bentuk this equation. Okay, kalau awak perasan, dia punya equation bukan dalam bentuk yang biasa. Yang general. Yang general dia y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Kalau awak perasan, yang ni dia macam dah factorize kan. Dia macam dah keluarkan 2 pi kan kat depan. So, apa kita buat? First kali kita modify supaya dia dapat dalam bentuk general yang macam ni. Yang macam yang saya buat ni. Yang ni. Okey, so apa kita buat? Kita kembangkan dulu. Okey, kita kembangkan. Darabkan dengan 2 pi belah-belah side. So, kita akan dapat y sama dengan 2 sin. Okey, so dia akan dapat 2 pi bahagi 0.40 T campur dengan okey, 2 pi bahagi 80 darab dengan X. Okey, dapat dalam bentuk macam ni, baru kita compare dengan Y sama dengan A sin omega T plus Kx. Okey, so kita buatlah. Okey, tengok unit dia. So, dia kata X dengan Y dalam cm. So, dalam cm maksudnya nanti K awak per cm. Okey, A awak dalam cm. Sebabnya Y dalam cm kan. So, Y dengan A, unit dia kena sama. So, kita akan dapat amplitude dia. So, A dia nanti sama dengan 2 cm. A 2 cm. Kita dapatlah A 2 cm. Okey, lepas tu untuk K, kita akan dapat Kx kan. 2 pi per 80. Nak buat dalam bentuk perpuluhan boleh. Tak nak dalam bentuk perpuluhan pun boleh. So, dia nak nilai wavelength. Dia nak nilai wavelength kan lambda kan. So, kita cari K dulu. So, kita tahu K sama dengan 2 pi per 80 sama juga dengan 2 pi over lambda. Okay, so kita akan dapat kita punya 2 pi boleh cancel. So, kita akan dapat lambda kita sama dengan 80 cm. Kenapa 80 cm? Sebab K kita ni unit X kita dalam cm. So, K kita tu adalah dalam per cm. Okay. And then yang ketiga dia nak frekuensi. So, nak dapat frekuensi saya tahu omega sama dengan 2 pi F. Okay. So, F sama dengan 2 pi over omega. Sama dengan 2 pi bahagi omega. So, omega saya 2 pi per 0.4. Okay. So, saya nak bahagi. Saya berterbalikkan je lah. Jadi, darab kan. Darab dengan 0.4 bahagi 2 pi. So, saya dapat frekuensi 0.1 saya akan dapat ni lah. So, saya akan dapat 2 pi bahagi, kejap. Yang ni boleh, yang ni salah letak kan. Okay. So, kita punya kat sini adalah
2 pi bahagi 0.40. Okey. So, saya akan dapat 1 bahagi 0.4 lah. So, frekuensi 2.5 Hz. 2.5 Hz. So, frekuensi sama dengan omega over 2 pi. Patut saya dapat salah. Saya salah rearrange. So, bila jawab soalan, hati-hati dekat rearrange dia. Kalau tak, nanti awak dapat jawapan yang salah lah. So, omega sama dengan 2 pi F. F sama dengan omega over 2 pi. So, omega saya 2 pi bahagi 0.4. Okey. Darab dengan 1 per 2 pi. Baru betul. Okey, so 2 pi boleh cancel. 1 bahagi 0.4 dapat 2.5 Hz. Okey, so tu jawapan untuk soalan nombor 2 lah. So make sure bila jawab soalan ni sebelum dapatkan nilai dia, kita punya equation tu dalam bentuk standard equation dia. Okey, next soalan yang seterusnya. Wave speed. Dia nak wave speed. So, wave speed V sama dengan F lambda. So, F kita 2.5. Okey, lambda nak tukar boleh, tak nak tukar pun boleh. Contoh saya tak tukar kan, saya buat 80 cm. So, 2.5 kali 80. Okey, saya akan dapat 2.5 kali 80. 200. Okey, so 200 ingat 80 cm tu. Sebab dia kata X dengan Y dalam cm kan. So lambda kita dalam cm lah. Okey, so saya akan dapat 200 cm per second. Okey, seterusnya speed of the particle. Okey, speed of the particle kita kena differentiate. V sama dengan dy over dt. So bila kita differentiate dapat equation A omega cos omega t. Okey, so yang ni cos omega t salin je lah. Plus kx. Okey, plus kx. Okey, kita ganti. A saya adalah 2 tadi kan. A saya 2. 2 cm. A saya 2. Okey, omega yang kita dapat daripada equation tadilah. Omega yang ni. 2 pi per 0.4. Okey, 2 pi per 0.4 cos. Okey, 2 pi per 0.4. Okey, T kita ganti 2 second. Okey, campur dengan K. K saya tadi. Okey, K 2 pi per 80. Okey, K 2 pi per 80. Okey, darab dengan X dia 2 cm. Yang ni make sure unit samalah. cm kan? cm, 2 cm. Okey. Calculator mode radian. Mode radian. Kalau tak, salah jawapan awak. Okey, and then kita akan dapat jawapan V dia adalah 1.97 meter per second. Yang ni kalau guna meter per second lah. Ataupun kalau tak dalam sentimeter per second. Okey. Next, untuk soalan nombor 3. Soalan nombor 3, dia dalam bentuk VT kan. So, apa kita buat? Kita tukar dulu kepada standard standard equation kita. Okey, so kita kembangkan. Yang ni darab dengan V. Okey, yang ni darab dengan X. Okey, kita akan dapat Y sama dengan 0.8 sin. Okey. 0.628 darab dengan V. V kita 1.2. Okey. So, dia akan dapat dalam T lah. 1.2 T. Okey, tolak dengan 0.628X. Okey. So, bila kita kembangkan, kita akan dapat Y sama dengan 0.8. Okey, 0.628. 0.628 darab 1.2. So, saya akan dapat 0.75 sin 0.7536. Okey, 36 T. Tolak 0.628X. Okey, and then tengok soalan. Soalan minta apa? Amplitude. So, kita compare. Y sama dengan A sin omega T minus KX. Okey, omega yang ni, K yang ni. Okey, so tengok unit dia dalam meter, T dalam second. Okey, so amplitude kita dalam meter lah sebab dia kata Y dalam meter kan. So, ni amplitude. So, amplitude kita
0.8 meter. Okey, amplitude 0.8 meter. Okey, untuk wavelength, kita guna K lah. K sama dengan 2 pi over lambda. So, lambda sama dengan 2 pi over K sama dengan 2 pi. K saya 0.628. So, saya bahagilah 2 pi bahagi 0.628. So, saya akan dapat, kat sini jawapan dia adalah 10. Okey, 10.01 ataupun 10 lah. Okey, contoh saya ambil 2 desimal kan. 10.01. Okey, meter lah. Sebab V kita dalam meter per second. Meter kan. Okey, lepas tu untuk frekuensi ada 2 metod lah. Awak nak guna V sama dengan F lambda boleh. Awak nak guna yang omega T pun boleh. Sebab omega T kan omega sama dengan 2 pi F pun boleh. Mana-mana. Okey, contoh saya guna, okey, yang ni soalan yang kedua. Contoh saya guna nombor V sama dengan F lambda. Okey, saya nak dapatkan F. So, F sama dengan V over lambda. So, V over lambda. So, V saya tadi adalah 1.2. Okey, V saya 1.2 bahagi 10.01. So, 1.2 bahagi 10.01. 1.2 bahagi 10.01. Jawapan dia adalah 0. So, V sama dengan F lambda. So, soalan minta frekuensi kan. So 0.119 ataupun 0.12 lah. Okey, 0.12 Hertz. Okey. So ataupun cuba kita kira kalau kita guna omega sama dengan 2 pi F, F sama dengan omega over 2 pi. Yang ni hati-hati sebab saya pun careless tadi. Omega over 2 pi, so omega 0.7536 bahagi dengan 2 pi. Okey, cuba kita kira. Dapat tak jawapan yang sama? 0.7536 bahagi 2 pi. So, the answer is yes, the same. So, kita dapat jawapan yang sama. 0.12 Hertz. So, mana-mana method bolehlah. Asalkan awak punya equation betul, gantian betul. So, yang penting kat sini tengok unit dia. Unit dia tu penting. Sebab kadang-kadang unit dia tak bagi yang sama. So, kalau macam ni dia bagi SI unit, simple lah. Okay. Next, kita try soalan number 4. Okay, soalan number 4 pun macam ni juga kan. Maksudnya dia tak bagi terus dalam bentuk general kita. So, apa kita buat? Kita kembangkan dulu ikut general equation. Kita kembangkan. Okay. So, kita akan dapat Y sama dengan 5 sin 2 kali 10, 20. 20 pi T. Okay, tolak dengan 2 pi per 5 X. Okey, dapat. And then kita compare lah dengan Y sama dengan A sin omega T tolak KX. Okey, kita compare. So, yang ni omega, yang ni K kita. Yang ni kita punya A. Okey, dia kata X dengan Y dalam cm. So, A kita dalam cm lah. A dalam cm, K dalam per cm. And T dalam second. Frequency of the wave. So, kita ada omega. Kita tahu omega sama dengan 2 pi F. So, F sama dengan omega over 2 pi. So, omega kita adalah 20 pi. Bahagi dengan 2 pi. So, pi boleh cancel lah. So, 20 bahagi 2 dapat 10. Okay, so kita akan dapat 10 Hz lah. So, jawapannya adalah 10 Hz. So, 10 Hz. Okay, seterusnya wavelength of the wave. So, untuk wavelength of the wave, so wavelength kita adalah lambda. Kita ada K. So, K sama dengan 2 pi over lambda. So, kita nak lambda ni. So, lambda sama dengan 2 pi over K. So, 2 pi bahagi dengan K. So, K kita adalah tengok daripada ni lah. 2 pi per 5. 2 pi per 5. So, 2 pi per 5. So, kita kira.
So 2 pi bahagi 2 pi per 5. So kita akan dapat lambda dia sama dengan 5 cm. Sebab unit kita cm kan. So K dalam per cm. So cm lah lambda kita. Okay, next nak speed of the wave. Speed of the wave simple je lah. So speed of the wave V sama dengan F lambda. So kita ada F dia 10. Lambda kita 5 cm 10 kali 5 dapat 50. So 50. Ingat unit dia tu kena tengok betul-betul. So lambda kita cm. So centimeter per second. Okey. Kalau awak nak buat dalam meter, tak ada masalah. Contoh, awak punya K dalam per cm kan. Awak dapat lambda dalam cm. So awak tukar jadi meter. No problem. Maksudnya jawapan akhir awak tukar kepada SI unit, tak ada masalah. So V awak dapat dalam meter per second. Betul, tak ada masalah. Yang penting nilai dia tu, maksudnya kalau tukar convert unit tu, nilai dia betul. Nilai convert unit tu betul. Okay, kita try soalan yang kelima. Okay, untuk soalan kelima, a progressive wave is represented by the following equation. Okay, sama macam tadi juga. Dia bagi dalam bentuk yang ni. Okay, so apa kita buat? Kita compare. Y sama dengan A sin omega T plus Kx. Okay, so bila kita compare, kita akan dapat omega dia sama dengan pi per 4 radian per second. Okey, lepas tu kita punya X. X tu, 1X kan? X sebab dia punya nilai X je kan? So, 1 lah. So, K kita sama dengan 1. 1 apa? Kita tengok. Y dalam cm. So, kalau Y dalam cm, selalunya X dengan Y unit dia sama je. Okey. So, Y dalam, kecuali kalau dia bagi X, Y, ni kena tengok Kalau macam ni dia tak bagi kan nilai K, X dia berapa kan. Okay, so kita ikut unit Y jugalah. Sebab selalunya X dengan Y sama unit dia. So K ni dalam per cm lah. K ni dalam per cm. Okay, and then lepas tu kita nak soalan minta apa? Direction of wave propagation. Okay, positif. So positif to the left lah. To the left. Okay, ataupun negative X direction. Negative X direction. To the left ataupun negative X direction. Negative X. Negative X. Negative X ataupun to the left. To the left ataupun negative X direction. Negative X axis. Okay, and then untuk wavelength, kita dah ada K. K sama dengan 2 pi over lambda. So, dia nak lambda sama dengan 2 pi over K lah. So, 2 pi bahagi K 1. Dapat jawapannya 2 pi lah. So, 2 pi ataupun 2 pi sama dengan 2 pi dapat 6.28 lah. Ataupun 6.28 cm. Okay, sebab K kita tu dalam per cm. So, lambda kita dalam cm lah. Okay. So, untuk question number 6. Question number 6. A progressive wave is represented by the equation. Okay, kalau perasan yang ni dah memang dalam general. So, kita terus gunalah. Y sama dengan A sin omega T tolak Kx. Okay. So, dikata X dengan Y dalam cm. So, dalam cm maksudnya omega kita 314 radian per second. K kita 0.42 dalam cm kan? So, dia per cm lah. Per cm. Okay, determine the period of the wave. So, period T besar. So, nak dapatkan T besar, kita guna formula omega lah. Omega sama dengan 2 pi over period. So, period sama dengan 2 pi over omega sama dengan 2 pi bahagi 314. So, dapat nilai period dia. So, nilai period dia 0.02 second. Okey, kalau ada masalah saya salah kira ke apa, nanti bagi tahu je, PM je. Okey, velocity of the wave. Okey, dia nak V kan? V wave. So, V wave, V sama dengan F lambda. Okey, kita tahu F sama dengan 1 over period.
So, saya boleh ganti V sama dengan F 1 per T darab dengan lambda. Okey, mana dapat lambda? Dapat daripada K. Saya tahu K sama dengan 2 pi over lambda. So, lambda sama dengan 2 pi bahagi dengan K lah. Bahagi 0.42. So, dapatlah lambda dalam cm. Okey, so kita ganti 1 per T 0.02 darab dengan lambda 2 pi bahagi 0.42. So, saya akan dapat nilai V saya. So, nilai V saya adalah nilai velocity of the wave 747. 747.9 sentimeter per second. Sebab saya punya lambda tu dalam cm. Nak tukar dalam meter tak ada masalah. Betul. Tak ada masalah. Okay, next. Define mechanical wave. Yang ni refer question 1. Okay, refer question 1. Sebab question 1 saya dah define kan apa maksud mechanical wave. Iaitu disturbance. Disturbance that travel through particles of the medium to transfer the energy. Okay, next. Dia bagi dua jenis graf. YX dengan YT. Yang ni kena pandai baca graf. Sebab kita punya equation untuk wave ada dua bahagian. Satu bahagian untuk particle vibration. So, particle vibration kita tahu dia gerak dalam simple harmonic motion. So, yang ni YT ni untuk particle vibration. Particle vibration punya graf. Okay. Lepas tu, kita tahu bila dia vibrate at the same time, wave dia travel kan, wave propagate. So, untuk ni, wave propagation. Wave propagation. So, kalau dia bagi Y lawan X graph, okay, maklumat apa kita boleh dapat? Kita boleh dapat amplitude. So, ni nilai amplitude kita lah. Ni pun sama. Dia mesti akan amplitude yang sama sebab dia wave yang sama kan? Mesti amplitude dia sama. Okay. Lepas tu, untuk YX dapat lambda. So, lambda ni kita boleh ambil peak ke peak, crest to crest ataupun yang sama fasa. So, kalau daripada kosong sini ke kosong sini pun boleh lah. Okay, saya ambil daripada kosong sini ke kosong sini. So, lambda saya 0.8 meter. Okey, dapat lambda. Okey, kalau dia bagi graf Y lawan T pula. Okey, Y lawan T, saya boleh dapat period. So, period satu cycle lah. Ataupun satu lambda. Okey, so period dia adalah 2 second. So, ni maklumat yang saya boleh dapat berdasarkan graf YX. So, YX dapat wavelength. Okey, YT dapat dia punya period. Okey, daripada sini, soalan minta awak buat apa? Soalan minta write the wave equation. Okay, so wave equation basic dia Y sama dengan A sin omega T plus minus KX. Okay, plus minus tu kena pilih lah dia gerak ke mana kan. Okay, dia kata positive X direction. So, kita kena guna negative sign dekat equation kita. Sebab dia terbalik. Kalau positive X, maksudnya negatif lah. Okay, so kita nak ganti dalam formula kita. Okay, Y. Okay, kita nak cari omega ni. Omega sama dengan 2 pi over T. So, 2 pi bahagi T. T kita 2 second. So, dapat pi. Radian per second. Okay, and then kita nak cari K. Sebab nak masuk dalam equation kan. K sama dengan 2 pi over lambda. Okay, so 2 pi bahagi lambda kita. So, lambda daripada graf lambda 0.8. Okay, 0.8. So, 2 bahagi 0.8, saya dapat 2.5. 2.5. So, 2.5 pi lah. 2.5 pi. 2.5 pi. Okay, unit kita meter. So, per meter lah. Unit kita, unit lambda tu ikut X. So, kalau X meter, lambda meter lah. So, kalau lambda meter, K ni per meter lah. Okey, ataupun tak nak letak dalam perpuluhan dalam pi, boleh? 2.5 pi, cuba kita darabkan dapat berapa? 7.85. 7.85 ataupun 7.9 per meter pun boleh. Mana-mana mana-mana. Okey, nanti kita gantilah. So, Y sama dengan, amplitude kita 12 pula. 0.12. 0.12. Kita ganti sin. Yang boleh ganti A omega dengan T. Omega pi. Okey, omega pi T. Okey, lepas tu dia kata positif X. So, tolak lah. Okey, pi T tolak KX. K kita 2.5 pi
Okey, X. Okey. Belum lengkap lagi. Kita bagi tahu unit. Where. Okey. X kita dalam apa? X dengan Y unit sama. Meter kan? X meter, Y pun meter. Maksudnya amplitude kita dalam meter lah. Y and X are in meter. Okey. T in second. Dah selesai. Tu unit dia. So ni cara nak keluarkan equation untuk wave kita bila dia bagi dua graf wave. Satu graf Y lawan X mewakili wave propagation. Satu lagi Y lawan T lah mewakili particle vibration. Okay, so tu untuk question number 7. Okey, untuk question number 8. Number 8 nampak macam tricky sikit kan? Okey, sebenarnya konsep dia simple je. Yang penting awak tahu macam mana nak cari wavelength. Okey, 16 cm ni, dalam 16 cm ni ada berapa wavelength dia? Okey, kita ambil, dia bagi daripada ni, cerun ke cerun. Cerun ke cerun satu wavelength, cerun ke cerun wavelength kedua, wavelength ketiga, wavelength keempat. So 16 cm tu ada 4 wavelength. So lambda saya sama dengan 16 bahagi dengan 4. So 4 kali 4, okey 4 kali 4, 16. So lambda saya adalah 4 cm. Tu lambda saya 4. Okey, saya punya amplitude pula. Okey, amplitude kita kira daripada equilibrium ni. Daripada equilibrium ni. Okey, so atas bawah ni 4. So amplitude saya sama dengan 2 cm. Sebab kat tengah-tengah kan, dekat equilibrium 2 cm. Okey, and then dia kata wave kita ni travel dengan speed 24 meter per second to the right. 24 meter per second. So V saya sama dengan 24 meter per second. Okey, soalan minta frekuensi. So saya tahu V sama dengan F lambda. So F sama dengan V over lambda lah. So V saya 24. Okey, lambda 4 cm. So 4 cm, 4 bahagi 100. 0.04 meter. Sebabnya, kenapa saya tukar meter? Sebab dia bagi dalam meter per second. So 24 bahagi 0.04, saya dapat 600. Lajulah wave kita ni. Laju pula. Frekuensi dia tu, maksudnya wave kita tu gerak agak laju lah. Okey, dia punya ni kan. So 600 Hertz. Sebab frekuensi dia tinggi kan. Okey, 600 Hertz. Okey, write the wave equation. So nak dapatkan wave equation, kita kena tahu omega lah. Omega sama dengan 2 pi F sama dengan 600 kali 2 pi. 6 kali 2, 1200 pi radian per second. Okey, and then yang seterusnya K lah. K sama dengan 2 pi over lambda. Okey, so since saya dah guna lambda dalam meter, nak guna lambda meter pun boleh. Maksudnya, cuma kena make sure unit dia tu sama lah. Kalau kalau tak nak bagi confuse, kita make sure unit unit Y dengan X sama. Ataupun unit A dengan unit X dia, A dengan lambda dia tu samalah. Okey, kalau nak guna cm, nak guna meter. Okey, kalau macam ni saya nak buat meter lah semua. Saya tak nak bagi confuse kan. Saya tukar kepada meter semua. So 2 pi bahagi lambda. So lambda saya 0.04 lah sebab saya dah tukar jadi meter kan. 0.04. So 2 bahagi 0.04 dapat 50. So saya akan dapat 50 lah kat sini. 50 pi. Okey, dalam meter saya dah tukar lambda dalam meter. Per meter. Okey, and then saya ganti dalam wave equation lah. Y sama dengan A. Okey, A saya tukar siap-siap jadi meter. So saya akan dapat A dia 2 bahagi 100 dapat 0.02 meter. 0.02 meter. So saya akan dapat 0.02 sin omega T. Omega 1200 pi T. Okey, arah dia. Okey, to the right. So kalau to the right kena negatif. Kena guna tolak lah negatif ni kat sini. Tolak. Okey, 50 pi X. Okey, bagi tahu where Y and X. Sebab saya dah guna dalam meter kan. So selamatlah. In meter. T in second. Okey. So basically, yang penting kat sini, kita punya unit tu kena
pattern. Kalau guna cm, kalau boleh kekalkanlah cm dia. Kalau nak guna cm ataupun kalau nak guna SI unit, meter, kekalkan SI unit dia supaya awak tak confuse. Okey, untuk soalan nombor 9, dia minta kan, dia minta 2 jenis progressive wave dan 2 example. Okey, yang ni boleh refer dekat summary lah ataupun dekat nota untuk question number 9. Okey, untuk question number 9. Okey, so untuk yang this one pun saya rasa awak dah boleh jawab lah. Okey, displacement of the wave. Okey, yang ni yang ni kita boleh displacement of the wave dekat x sama dengan 0.2 meter dengan t 0 second. So just ganti je dalam equation y sebab dia nak displacement of the wave ni. Displacement of the wave. Okey, so dia nak y lah kat sini. So y sama dengan a 15 sin 4 pi. Okey, 4 pi t. Kita ganti 4 pi. Okey, t kita kosong. Okey, kosong tolak dengan 3 pi. Just ganti je lah. X kita 0.2. Okey. Dah. And then, make sure calculator mode radian. Baru dapat jawapan dia. So, jawapan untuk Y, untuk 9B adalah negatif 0.143 meter. So, nak tahu unit dia apa? Dia kata where displacement Y is measured in centimeter, distance x meter, t in second. Okey, calculate the. Okey, sebab saya guna dalam 15. Okey, saya guna 15 kan. So, dia akan jadi dalam cm jugalah. So, dia akan jadi dalam cm. Okey. Darab dengan, okey, saya kira dalam cm lah sebab saya guna 15. Darab dengan 100. Okey, saya dapat 14.3. So, negatif 14.3 cm. Okey, kalau saya guna cm lah. Okey, ataupun kalau nak guna meter pun boleh. Yang ni tukar. Ataupun lepas dapat jawapan tukar. Boleh juga. Sama je. Negatif 0.143 meter. Okey, boleh Okey, so yang soalan nombor 10 ni nanti saya akan bagi jawapan je lah. So, awak boleh semak. Sama juga dengan soalan 11, 12 dan 13. Okey. So, untuk soalan objektif, saya bagi jawapan. Nanti boleh semak. Kalau ada masalah ke kat mana-mana, nanti boleh PM. Okey. So, tu sahaja untuk tutorial chapter 2. Terima kasih.